Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Zulkifli, pelajar Bachelor Sains Pertanian UPM. Pada perkongsian kita pada hari ini, saya akan berkongsikan kepada anda apakah itu azolla. Azolla ini merupakan sebuah tanaman akuatik yang tinggal di atas permukaan air. Ianya berasal daripada keluarga Azolaceae. Dan azolla ini sebuah tumbuhan yang terdapatnya simbiotik alga biru yang ianya hidup menjadikan azolla itu sebagai host dan berpotensi untuk melakukan proses nitrogen fixing, iaitu di mana nitrogen daripada udara diproses oleh alga tersebut. Okey, terdapat beberapa jenis azolla yang kita boleh dapati. Antaranya ialah 7 jenis azolla yang telah ditemukan oleh saintis dan kita boleh bahagikan kepada 3 kategori. Yang tumbuh di kawasan Asia, yang tumbuh di kawasan Afrika dan di kawasan Amerika. Untuk di kawasan Asia, terdapat 3 jenis azolla yang boleh didapati, iaitu Azolla japonica, Azolla filiculoides dan Azolla pinnata. Manakala di Afrika ialah Azolla nilotica. Nilotica ini adalah hanya satu je yang dapat ditemui di Afrika, dan di Amerika terdapat baki lagi 3, iaitu Azolla caroliana, Azolla mexicana dan Azolla microphylla. Okey, tapi bila kita tengok di kawasan Asia Tenggara kita ini, terdapat banyak tumbuhnya ialah azolla daripada jenis Azolla pinnata. Baiklah, saya akan teruskan kepada apakah itu kelebihan azolla. Terdapat banyak kajian yang telah dilakukan oleh saintis di seluruh dunia berkenaan azolla. Tetapi terdapat satu kajian saintis yang telah mendapati bahawa azolla ini mempunyai bahan kandungan zat makanan yang sangat tinggi, iaitu proteinnya boleh mencecah 35 hingga ke 40%, manakala amino asidnya pula lysine iaitu 0.42%, iaitu amat tinggi berbanding produk dedak, jagung dan juga by-product beras yang lain. Ini kerana azolla digunakan secara meluas sebagai bahan makanan untuk haiwan ternakan. Jadi azolla ini berpotensi untuk menggantikan bahan makanan haiwan ternakan kerana ia yang mempunyai nutrisi yang lebih baik. Dan azolla ini dengan mempunyai protein yang tinggi dan kandungan lignin yang rendah boleh membuatkan haiwan ternakan memproses dan mencerna bahan makanan tersebut dengan lebih baik. Seterusnya, ingin saya kongsikan terdapat cara yang sangat mudah untuk kita membiak azolla. Azolla ni hanya kita perlukan 3 benda, iaitu azolla yang segar, bekas untuk menakung air dan juga baja. 3 benda ini kalau ada, kita boleh membiak azolla dengan sendiri. Okay, pertama sekali, dalam bekas air yang boleh ditakungkan itu, isikan 10 hingga 15 cm air dan campurkan sedikit baja, sama ada anda ingin pilih baja organik, baja tahi lembu ataupun baja tahi ayam sekalipun. Campurkan ia dan letakkan sahaja azolla segar tersebut, tetapi hanya 30% daripada permukaan air yang bertakung tadi. Ini kerana apabila hanya 30%, ia akan membiak menjadikan ianya penuh di dalam bekas tersebut, dan dengan meletakkannya mendapatkan matahari optimum sebanyak 80% cahaya matahari, anda akan boleh melihat pembiakan azolla dengan sangat cepat, iaitu dengan kadar 35% setiap hari. Okey, senang sahaja kan? Jadi kita boleh cuba di rumah. Okey, seterusnya bergerak kepada azolla di dalam industri kita. Di dalam industri kita, azolla ini masih kurang mendapat perhatian. Akan tetapi, harga jualannya amatlah lumayan, iaitu azolla segar ini jika dijual boleh mendapat sehingga 30 ke 50 ringgit untuk hanya 1 kg. Ini kerana azolla ini merupakan alternatif bahan makanan yang sangat baik untuk haiwan ternakan. Untuk pengetahuan anda semua, azolla ini juga boleh dijadikan sebagai bahan kompos untuk bahan tanaman anda. Ini kerana azolla ini mempunyai hubungan simbiotik dengan alga biru hijau tersebut, di mana bila alga biru hijau tersebut melakukan proses nitrogen fixing tersebut dan azolla itu ditukarkan kepada kompos, ia akan menjadi baja hijau yang mempunyai asas baja hijau yang tinggi. Dan ini membolehkan penggunaan baja azolla ini di dalam kawasan sawah padi, sama ada berair ataupun kering. Di luar negara sudah digunakan banyak azolla ini di kawasan sawah padi. Okey, menurut kajian yang telah dilakukan, apabila kompos azolla ini
diguna pakai di dalam kawasan sawah padi, pertumbuhan tila, spike dan juga berat biji ni padi tersebut meningkat dengan mendadak. Ini kerana kandungan nitrogen yang tinggi di dalam azolla tersebut menjadikan proses penyerapan dan pengeluaran padi tersebut bertambah baik. Dan ini membuatkan padi amatlah sesuai untuk menggunakan azolla sebagai komposnya. Baiklah, itu saja. Sekian daripada saya. Semoga anda semua mendapat manfaat daripada topik azolla ini. Sekian, terima kasih.